Pencegahan dalam penyalahgunaan dadah adalah bermula daripada rumah. Jadi kalau kita lihat daripada kajian yang dijalankan, punca kanak-kanak terlibat dan dengan pengambilan dan penyalahgunaan dadah seperti berikut. Yang pertama, menghilangkan kebosanan, merasa hebat, melupakan kesukaran dan ingin relax. Perasaan ingin tahu, ingin menjadi dewasa, ingin menunjukkan kebebasan, dan terakhir rasa dipunyai dalam kumpulan. Jadi berdasarkan kajian tersebut, jadi kita perlu pihak keluarga, terutamanya ibu bapa, memainkan peranan yang penting dalam mengisi masa ataupun berdamping dengan anak-anak bagi mengatasi punca-punca tersebut. Jadi apa yang boleh kita gunakan ataupun boleh dimainkan oleh pihak keluarga dalam tip lebih baik cegah. Kita ada 5 P yang kita boleh gunakan dalam hal ini, iaitu yang pertama peka ataupun prihatin lah. Jadi setiap ibu bapa perlu peka terhadap perubahan tingkah laku, emosi dan fizikal anak-anak, seperti hilang selera makan, kurang berat badan, mata berkaca-kaca atau mata yang redup dan kuyup serta berair, dari segi rupa paras merosot, dari segi kebersihan diri, tak banyak suka menyembunyikan apa-apa yang dimiliki ataupun meradang tidak tentu sebab, selalu menguap, kemerosotkan kehadiran ke sekolah, selalu meminta wang secara berlebihan daripada kebiasaan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, P, periksa. Jadi periksa ni kita kena bagi ibu bapa harus mengenali siapa rakan anak-anak kita lah, ke mana anak-anak kita pergi dan apa aktiviti yang dibuat bersama ahli kumpulan mereka. Jadi yang P yang ketiga adalah perancang. Jadi sebagai ahli keluarga, kita kena merancanglah aktiviti bersama keluarga, bersama anak-anak dalam komuniti. Jadi aktiviti yang sihat yang boleh mengisi masa bersama. Dan yang keempat, setiap ahli keluarga, jadi kita kena pastikan membentuk satu adab, nilai, disiplin, peraturan dan undang-undang yang boleh dilakukan dalam ahli keluarga lah. Jadi kita kena bentuk undang-undang dalam keluarga kita, mana yang boleh, mana yang tak boleh, dan di samping kita bagi sikit dendaan ataupun ganjaran lah. Bila anak-anak kita dapat lakukan sesuatu, kita bagi ganjaran. Tapi kalau anak kita tidak ikut peraturan, kita bagi dendaan sikit. Jadi benda-benda ini perlu kita sama-sama untuk berbincang tentang peraturan dan ada bersetuju bersamalah dengan anak-anak kita. Jadi yang kelima, P yang kelima adalah persediaan. Jadi dari segi persediaan ni, dari segi pengurusan risiko atau krisis, apabila sesuatu berlaku dalam keluarga kita lah, contoh berlaku krisis ataupun berlaku apa-apa anak kita terlibat dalam aktiviti berisiko. Jadi dari segi mental dan fizikal, kita kena bersedialah untuk menguruskan benda-benda yang berlaku, dan kita ada tempat-tempat yang kita nak rujuk dan apa tindakan yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh kerana tiada rawatan khusus untuk dadah jenis sentetik, jadi kita lihat pencegahan adalah merupakan langkah terbaik. Jadi berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah remaja daripada terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah jenis sentetik ataupun ATS. Jadi yang pertama, kita mesti memberi makluman ataupun ilmu kepada golongan remaja bahawa dadah sentetik adalah dadah yang berbahaya dan jangan sekali-sekali mencuba ataupun mengambilnya. Jadi kaum remaja ni perlu didedahkanlah tentang maklumat tentang bahaya dadah, ATS dan kesan-kesannya lah. Yang kedua, elakkan
daripada remaja ni berkunjung ke tempat-tempat yang mendedahkan kepada pengaruh dadah sintetik seperti pusat-pusat hiburan dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita dekatkan diri remaja-remaja kepada amalan ataupun ajaran agama. Dan yang seterusnya, kita kena mengajar, kita ajar golongan remaja ni untuk berani mengatakan tidak kepada sebarang ajakan negatif daripada rakan-rakan yang lain. Dan untuk yang seterusnya, kita gunakan alternatif yang sihat lah. Jika kita lihat remaja-remaja ni berada dalam keadaan kebosanan, jadi kita kena create satu aktiviti ataupun alternatif lain supaya mereka tidak bosan. Dan akhir sekali, bila kita gunakan untuk perbincangan dengan mereka yang bertanggungjawab lah kalau ada isu sebagainya. Jadi kita kena berbincang kepada orang yang bertanggungjawab tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja ni, seperti guru, kaunselor dan pihak-pihak lain lah. Jadi itu antara 6 tip yang boleh kita gunakan untuk kita mengelakkan remaja terlibat dalam masalah penagihan, terutamanya dadah jenis sintetik. Dan jika kita lihat tanda-tanda ataupun yang berisiko lah, jadi cuba pihak ibu bapa untuk cuba menghalang lah remaja ni daripada keluar rumah. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita ni tidak keluar rumah, apa reaksi dia? Jadi kalau kita lihat reaksinya gelisah ataupun tidak tentu pasal, marah sebagainya. Jadi ini menunjukkan anak kita mungkin mula berjinak-jinak dalam aktiviti ataupun pengambilan dadah dan sebagainya. Jadi itu antara tip yang boleh kita amalkan untuk kita cuba mengenal pasti adakah anak kita ini terlibat dalam pengambilan sebarang jenis dadah. Sempena dengan sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun ini yang bertemakan lebih baik cegah. Jadi kita sama-sama untuk memainkan peranan untuk mencegah lebih awal daripada kita rawat supaya kejadian-kejadian ini tidak berlaku dan sama-sama kita dapat atasi lebih awal. Jadi itu saja, lebih baik cegah.